Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, apa khabar semua? Kita nak cerita satu lagi topik yang very common, selalu berlaku kepada anak muda sebenarnya, tapi boleh juga berlaku daripada yang kecil sampai yang tua pun boleh. Sebab apa? Masalah panau ataupun tinea vesicola ni memang di negara seperti Malaysia yang tropical ni memang very common ataupun sering kita dapati setengah orang tu dia cerita, dia tunjuk, tetapi ramai yang tak nak cerita dan tak nak tunjuk, kecuali dia nak jumpa doktor ataupun dia nak dapat nasihat. Betul tak? Jadi malam ni jangan malu, sebab ramai daripada kita yang pernah berpeluh, yang pernah ada ni basah-basah bahagian badan, bahagian leher, bahagian muka ni ada peluang untuk kena panau. Okey, dan saya akan cerita sekarang. Kalau semua dah bersedia, tolong kita sampaikan doa dulu kepada masyarakat dengan tekan perkataan ataupun dengan tombol love, like, dan kalau boleh follow sekali lah, share sekali lah, boleh tak? Panau adalah disebabkan oleh nama lainnya ialah tinea vesicola, bahasa Inggeris. Dia sebenarnya dalam bahasa kampung dia panggil skin fungus, kulat di atas kulit badan kita ni. Itu penyebab utama. Nama kulat tu, nama fungus tu ialah Malassezia, bukan Malaysia, Malassezia fur. Nama dia sedap betul ya. Malassezia fur ni dia sebenarnya adalah penduduk resmi badan kita. Ramai, kita ada banyak kawan-kawan bakteria, fungus, virus. Kali ni kita cerita lebih pada kulat ya. Maksudnya fungus ni ada flora ni lebih kurang 400 lebih jenis dia. Jadi mereka sentiasa kat badan kita. Cuma mereka duduk dalam keadaan yang aman damai. Tak ada gangguan apa-apa. Cuma apabila berlaku sesuatu yang saya cerita sikit lagi, kenapa dia mula menjadi berontak. Maksudnya dia dah mula naik baran lah. Dia dah panas. Lepas tu dia keluar kaki-kaki dia keluar mycelia dia. Maksudnya dia punya networking dia jadi banyak. Dia jadi tak sepatutnya merebak. Dia merebak, maka dia mengeluarkan satu asid. Okey, asid ni namanya ialah azelaic acid. Sains kan kita kena tahu macam mana dia boleh tukar warna ni. Azelaic acid ni sebenarnya dia mengganggu melanocyte. Nah, you pernah dengar cerita lepas, iaitu melanocyte adalah satu layer di atas kulit kita, di antara epidermis dengan dermis, yang atas dengan yang tengah tu. Layer tengah tu dia keluar melanocyte. Tetapi bila azelaic acid ni tinggi, dia orang panggil merendahkan pengeluaran asid ni, maka dia jadi apa? Dia jadi bukanlah putih melepak, dia jadi macam pucat sikit. Patutnya kita ni katakan warna brown sikit kan, orang sebelah tropical ni kan. Tapi bila dia tak cukup keluar melanin ni, maka dia jadi putih ataupun pucat-pucat. Nanti bila lama kelamaan, satu jadi dua jadi tiga, lama-lama dia jadi joint. Kadang-kadang setengah orang tu bertumpuk-tumpuk, setengah orang tu dia jadi macam satu peta, betul tak? Selalunya dia suka kat mana? Siapa tahu? Cepat. Sebab ada bahagian-bahagian yang diagnosisnya bukan panau tapi kurap. Kurap tu lain. Okey, apa orang panggil macam psoriasis tu lain. Okey, kalau ada masalah eczema tu lain. Tetapi kalau panau dia khas nak dibahagikan atau nak dibezakan dengan vitiligo. Vitiligo ni minta maaf saya cerita, kalau you tengok orang India setengah tu kan lebih ketara. Sebab apa? Dia agak gelap sedikit, tapi bila dia kena vitiligo dia jadi putih. Orang Melayu pun ada, Chinese jarang sangat. Selalunya orang gelap-gelap ni dia jadi putih lawan daripada color asal kulitnya, maka kadang-kadang orang Melayu panggil sopak. Faham tak? Yang tu lain. Okey. Malam ni kita nak cerita panau. Panau ni sebenarnya seusulnya kulat tu tadi dah merebak. Selalu kat belakang badan, yes betul. Satu lagi kat depan badan, kat dada ni kan. Walaupun saya kata banyak ke arah memutihkan kulit kita atau menjadikannya pucat, berwarna tukar daripada warna kulit asal kita, tetapi dia tidak putih melepak. Nombor satu, di depan kadang-kadang instead of dia jadi pucat atau putih-putih, dia jadi boleh gelap, dia boleh jadi hyperpigmentation. Selalunya hypopigmentation, rendah dia punya melanin tu. Bila rendah melanin dia jadi putih-putih, tahu tak? Okey, selalunya kat leher, kat belakang, kat tengah, kat dada. Lepas tu atas-atas
tangan kita ni bukan hujung-hujung, dia selalunya proximal, maksudnya dekat dengan badan kita. Sebab dia suka, kat muka memang boleh lah kan, dia suka kadang-kadang yang naik ke kepala tu dah jadi masalah lain pula lagi, gatal-gatal semua. Tapi panau ni dia tak gatal, okay? So selalunya dia tak gatal, okay? So bila berlaku macam ni kat lengan-lengan semua tu, okay, saya nak tanya you all buat macam mana sebenarnya? Dia hilang sendiri ke? Okey, ada setengah tu kalau budak kecil yang kan muka dia macam panau tu, selalunya jangan risau. Tentunya dia selalunya baik sendiri. Seringkali berlaku sebab dia main panas ataupun dia kadang-kadang kulit dia kering, tak minum air banyak. Kadang-kadang dia naik, orang panggil child punya panau ni is not an issue. Kadang-kadang dia beberapa minggu, beberapa bulan kemudian dia hilang sendiri. Tapi yang orang dewasa ni yang sampai segan nak pakai baju lengan pendek dan sebagainya, kadang-kadang dia keluar sampai nampak kat ujung-ujung, sampai ke siku pun ada juga. Baik. Yang penting dia berlaku kalau di Malaysia, memang waktu kita sentiasa tropical weather, panas dan lembab, okay, warm and humid. Selalunya kalau warm and humid ni sebab tu macam sekarang kan, kalau saya tak pasang aircon ni mesti berpeluh ni, faham tak? Bila buka tingkap belakang nak bagi kita share dengan maskot saya, masjid, so saya kena selalu letakkan masjid tepi saya kan. Jadi panaslah datang, okay, panas tu, dan dia jadi humid, okey. Jadi yang ni yang menyebabkan kita senang mendapat panau, sebab panau ni dia suka kepada suasana yang begitu, okey, panas dan lembab, okey. Lepas tu ada orang yang berpenyakit hyperhidrosis. Ni senang kena panau, dia senang berpeluh. Ada tak dia sebahagian daripada anda kat sini yang senang berpeluh? Ada kan? Yang senang berpeluh tu, you senang kena benda ni, sebab dia suka juga peluh-peluh lembab ni. Siapa yang suka makan steroid, siapa yang imunitinya rendah sebabkan berpenyakit. Dan selalunya ini dia saya bagi sikit lagi cara you nak kenal pasti itu panau dan bukan benda-benda lain. Selalunya panau ni tidak ada bersisik apa-apa. Dia flat, okey, dan dia sama dengan kulit. Okey, tidak ada naik, dia macam ada sisik-sisik apa-apa, tak ada. Yang tu saya cerita lain kali. Tapi yang penting dia flat, okey. Dan saya kata tadi dia senang kena kat badan, kat muka, kat leher dan bahagian lengan-lengan. Tadi ada orang banyak tulis kat punggung. Entah kenapa banyak pergi ke punggung, mungkin sebab lembab juga kuat kat situ. Yang penting juga ialah kalau anda tidak jaga diet. Okey, yang sebenarnya dia masalah dalaman. Sebab saya dah kata tadi, Malassezia fur ni, kulat ni sebenarnya sentiasa ada kat badan kita, all the time. Cuma dia tak kacau kita, kita tak kacau dia. Tapi bila dia dah mula meradang, ni jadi masalah. Satu sebabnya ialah diet. Pemakanan kita yang saya kata tinggi dengan gula. Heran gula ni sebenarnya musuh utama kan. Sampaikan panau pun penyebab dia antaranya ada gula. Of course kalau you makan junk food, makanan-makanan yang merepek, okay, disebabkan ada kaitan dengan flora di luar, tetapi ada connection dengan dalam perut kita. Pun ada adik-beradik dia dalam tu, okay. Tapi antibiotik antara satu penyebab utama juga. Rajin makan antibiotik, maka rajinlah kena masalah-masalah seperti panau ni. Okay. Kortison lagi sekali, steroid. Orang diabetik, ada kaitan dengan gula juga. Orang yang ada PCOS, orang perempuan pernah dengar PCOS? Polycystic ovarian syndrome. Maksudnya ovary kita tu dah ada macam balon kecil-kecil, macam ada buah anggur dalam tu. Yang tu pun boleh menyebabkan you senang kena panau. Heran ovary ada kaitan dengan panau. Ini ada kaitan dengan hormon, okey. Dan lastly ialah malnutrition. Maksudnya you makan bukan makan tak cukup. Kita ni makan kat Malaysia cukup selalu kan, tapi makan yang tidak berzat. Okey, berarti nutrisi you tidak tepat. So ini antara sebab-sebab utama kenapa kita kena. So boleh berjangkit tak soalan? Siapa tahu? Boleh berjangkit ke tak? Ada sesiapa sini berjangkit daripada dia beradik ataupun suami isteri tak? Jawapannya yes, boleh berjangkit. Sebab apa? Kulat, you boleh kenakan katil ke, bantal ke, kain kebak ke kan, maksudnya blanket you ke. Jadi kalau partner kita atau suami kita pun pegang pakai juga bantal dan tilam-tilam ni semua, mungkin senang dapat panau. So hati-hati, okey.
tuala dan sebagainya tu jangan share dan sebagainya. Faham tu? Baik. Sekarang jawapan untuk you nak buat apa. Sebenarnya panau ni tak panik sebab apa, dia bukan fatal. Dia bukan membawa maut tetapi dia bagi kita bertidak keyakinan lah, badan kita rasa macam tak betul je, macam tak bersih je kan. Okey. Lagi satu saya nak nasihatkan, tak semestinya kalau you jaga badan you sebersih mana pun you tak kena panau. Heran panau tak semestinya you bersih. Bahkan kalau terlalu bersih pun kadang-kadang banyak bersabun dan sebagainya tu pun mungkin boleh kena. Ada orang kena panau. Okey. Baik, saya bagi jawapan macam mana nak menyelesaikan masalah ni. Okey, jawapan saya kalau nak baik dalam masa 2 minggu sebulan, cuba dulu Nizoral. Pernah dengar shampoo yang ada pyritin zinc. Dia kalau you nak beli, kalau ada pen you tulis belakang you punya botol ataupun kotak tu, cuba tengok ada ketoconazole tak. Okay, ketoconazole ni memang anti fungus betul. So you boleh ambil ketoconazole ataupun ambil Nizoral lah. Okay. Dan satu lagi Selsun Blue. Yang ni semua kadang-kadang kita pakai untuk rambut yang ada dandruff. Yang dandruff shampoo biasa tak jalan, you kena beli Selsun Blue. Kan botol biru tu, dalam tu ada selenium sulfide. Nama tak ingat tak apa, tapi brand tu Selsun Blue you boleh beli kat supermarket pun ada. Kadang-kadang kalau tak dapat pergi farmasi lah. Nizoral selalunya kat farmasi ada. Okay. Macam mana cara nak buat? Kalau kita pakai shampoo, betul tak? Kita shampoo, agak seminit dua, kadang-kadang kita nak cepat, kita basuh, kita bilas. Tapi kalau you ada panau, you ambil shampoo yang sama tadi, you macam shampoo rambut, tapi you shampoo badan you. Shampoo badan you, jangan mandi lagi. Okay, jangan bilas lagi selama minimum 5 hingga 7 minit. Okay, paling-paling 10 minit lah. Setengah orang tak tahan sampai 10 minit kan. Tapi kalau boleh tahan sikit supaya dia resap dahulu ke bahagian kulit kita, sebab dia ada anti-fungus. Nah, selalunya kalau mula you tengah teruk ni, saya bagi nasihat, you pakai hari-hari selama 2 minggu. Saya ulang, hari-hari selama 2 minggu. Okey, tengok apa perbezaannya. Kalau dah lega sikit, okey, you boleh buat seminggu 2 kali. Faham tu? Saya ulang lagi sekali. 2 minggu pertama, you buat hari-hari. Faham tak? Kalau boleh nak mandi pagi sekali, nak mandi petang tu sekali, you buat. Okey, buat macam mana? Buat macam shampoo rambut, tapi shampoo badan you. Biarkan 5 hingga 7 atau 10 minit, lepas tu baru mandi. Faham? 2 kali sehari untuk 2 minggu. Kalau you nampak sikit kelegaan, you kalau tak lega, you sambung sampai sebulan 2 pun tak apa. Sebab ada orang sampai 3 ke 5 bulan baru nampak perbezaan warna ataupun hilang dia punya masalah panau tu. Maklumlah, panau ni degil kadang-kadang kan, masalah penyakit kulit. So, kalau dah lega, baru you tukar kepada 2 kali seminggu. Faham tak faham ni? Okey. Lepas tu bila betul-betul dah clear semua, jangan anggap dia tak kena balik. Sebab saya bagi nasihat lagi sekali, orang yang kena panau, 80% daripada anda atau saya akan kena balik. Maksudnya dia senang repeat. So, daripada dia nak kena balik, dia punya prevention ialah seminggu sekali. You pakai balik you punya sama ada Selsun Blue atau Nizoral ni. Ni cara moden. Boleh? Okey, cara alami sekarang. Cara yang tak pakai chemical lah. Yang tu semua chemical lah kan. Tapi kalau boleh baik apa salahnya kan. Sebab kita risau juga kulit ni kan. Baik. Semua clear? Itu cara moden. Cara naturopathy ataupun cara yang saya galakkan ialah you cari oregano oil. Oregano. O-R-E-G-A-N-O. Oregano oil. Lepas tu you campur dengan grapeseed oil. Ni formula dia. Grapeseed oil. Okay. Ni semua essential oil. Apa saya kata tadi? Oregano oil, grapeseed oil. Semua 3 titik. Okay, ambil 3 titik grapeseed oil. Lepas tu ambil lavender oil. Sedap ni, bau dia pun cantik. Dan last kali ambil kita punya kesukaan ramai, iaitu minyak kelapa, minyak nyok. Okey, minyak nyok, kalau boleh kelapa darah lah. Ambil Lorix pun tak apa. Tapi Lorix sudah dah manis pula nanti. Boleh juga. Tapi asalkan minyak kelapa, you campur. Terus ada satu lagi, yang keempat, apple cider vinegar. Juga 3 titik. 3 titik, minyak kelapa saja 1 sudu teh. 1 teaspoon. Boleh ingat tak ni?
Okey, 3 titis oregano, 3 titis grapeseed grapefruit seed punya oil, lepas tu apple cider vinegar sikit, 3 titik, dan semua ni masuk dalam satu sudu minyak kelapa. Ini jadikan dia sebagai ubat. Maksudnya sapulah, lumurlah. Kalau tak cukup, you kena buat banyak sikit lah dengan ratio kadar yang sama. Semua clear ni? Okey, bagus. Itu satu style. Ada lagi banyak. Kalau you tak boleh cari oregano semua ni, you ambil lemon juice saja. Tahu lemon juice? Perah limau purut pun boleh, lemon kita pun boleh, limau nipis pun boleh. Tapi you kena campur satu lemon ataupun limau ni punya kadar airnya dengan air kosong. Jusnya dengan air biasa. 2. 1:2. Supaya dia tidak bakar you punya kulit nanti. Maklumlah kan. Lemon ni kuat juga dia punya asid dia, kalau daripada kat luar kulit ni lah. So you sapu dan you main kat kawasan yang kena panau. Satu lagi yang ramai orang buat, cara orang India rajin buat ni, dia pakai turmeric. Turmeric kunyit, you buat paste dia, lepas tu you campur dengan black pepper sikit. Always jaga baik, jangan terlalu banyak, nanti ni hangat pula nanti. Lepas tu you campur dengan aloe vera, boleh. Lepas tu you selalunya saya suruh bubur perah limau. Limau is wajib untuk setiap concoction ni. Setiap you punya pilihan ni, bubur sedikit, setengah biji cukup limau. Okey. So itu nombor 3 dah saya bagi. Okey, satu oregano punya konsep tadi dengan minyak kelapa, lepas tu lemon juice, lepas tu turmeric dengan black pepper sikit, lepas tu dengan air lemon. Okey. Kalau you nak bagi dia lembut sikit lagi, selalunya you campur dengan aloe vera. Agak-agak betul. Okey, satu lagi yang paling popular, tidak lain tidak bukan dalam essential oil punya industri ni, ialah tea tree oil. Tapi tea tree oil ni jangan salah bulan, kalau salah-salah dia bakar terus kulit you. So always tea tree oil you selalu campurkan dengan coconut oil. 3 titis campur dengan satu sudu coconut oil. Lepas tu baru you sapu. Okey, you mesti dilute betul-betul tea tree oil. Dan setengah orang kalau tak ada apa-apa lagi, dia ambil apple cider vinegar je. Dia ambil cuka kurma pun boleh, asalkan cuka dia campur air juga. Okey, selalunya cuka kena banyak campur air. Satu sudu ke dalam katakan mungkin 10 atau 20 ml air. Baru boleh sapu. Okey. Setengah orang main dengan baking soda. Ni saya bagi formula yang lebih mudah. Baking soda kan yang buat kuih tu, baking soda, lepas tu campur dengan apple cider vinegar, lepas tu you campur dengan, katakan kalau you ada aloe vera lah, kalau tak ada, 2 ni pun cukup. Baking soda dengan apple cider vinegar. Kalau style Mak Saleh, dia tidur dalam bathtub dia rendam badan dia, kalau banyak sangat panau dia tu, dia tabur baking soda setengah cawan, lepas tu dia ambil apple cider vinegar dalam 2 sudu makan, tablespoon, 2 sudu makan, lepas tu dia rendam. Boleh? Okey, orang kampung saya pula, kalau kita belajar dari segi perubatan herba yang saya rajin pergi baru-baru ni semua ni, dia orang kata kalau takat-takat penyakit kulit ni, main selalu dengan garlic. Apa tu? Bawang putih je. Tumbuk bawang putih elok, campur balik dengan sedikit limau, jus dia. Lepas tu nak campur aloe vera ke, nak campur air kelapa ke, no problem. Tapi dia punya resminya ialah garlic, bawang putih. Satu lagi, bawang juga. Bawang besar. Bawang besar you tumbuk dia, buatkan paste. Garlic tadi pun buat paste lah kan. You gosok kat kawasan yang kena panau. Ada orang campur dengan ginger sekalipun. Ginger halia pun boleh. Lagi sekali, saya ada kawan India juga ajar saya suruh pakai daun neem. Daun semambu kot. Neem tu semambu kan. Yang bila kita penyakit campak tu kan, campak-campak tu kita pukul badan kita supaya tak gatal kulit semua tu. Daun neem tu boleh ditumbuk-tumbuk, bagi lumat elok-elok, you buat paste, sapu je. Yang tu dia sendiri pakai dia saja. Dan kalau always ada limau, perah sikit limau kat situ. So jadi pendek cerita, limau ni penawar yang cukup kuat rupanya. So jaga baik-baik. Okey. Siapa yang ada honey kat rumah, lepas tu ada olive oil,
you boleh campur dengan dua-dua ni sekali. Lepas tu kalau siapa buat balik sarang madu, tahu tak? Bees punya wax dia tu kan. Kalau boleh you tumbuk sekali dengan wax tu, you campur dengan honey, you lumur kat bahagian you punya bahagian badan you. Yang ni nak berpuluh limau pun tak apa, tak boleh limau pun tak apa. Ni kekuatan madu dengan dia punya wax dia. Apapun saya rasa ada peluang baik. Okey, dengan syarat kalau you rajin berpeluh, terpaksalah cari tempat-tempat yang sejuk sikit supaya dia kering. Bukan kering sangat, tapi supaya dia jangan lembab je. Okey, saya kira cukup dulu untuk malam ni. Anda semua sudah belajar tentang panau. Tolong cerita pada seramai mungkin. Sambilan tu tekan like lagi sekali, tekan share untuk bantu anda. Dan tujuan saya ialah kalau boleh sebanyak mungkin kita bantu anda dari kalau tak teruk sangat, cuba cari secara alami dahulu. Lebih-lebih lagi zaman COVID ni, nak pergi hospital pun kita risau, betul tak kan? Nak pergi klinik pun kita risau, betul tak? Alright, thank you very much saudara-saudara sekalian. Memang kalau habis arek siang dalam 2-3 hari ni, you tunggu next intake, next stock coming in. Alhamdulillah ramai yang talking about arek siang, kalau you dah ada arek siang dan tak sempat nak pergi beli oregano oil semua tu, pakai kita punya serum. Cuma mahal sikit lah kalau you nak sapu satu badan kan. Tapi kalau takat-takat bertumpuk-tumpuk tu, you ambil serum kita. Sebab argan oil tu, kan saya cerita itu argan oil, yang tu saja, dalam tu kan ada 4-5 lagi geranium dan sebagainya tu, you sapu kat bahagian yang bermasalah panau tu. Okey, saya lupa nak beritahu. So lain pada tu, terima kasih banyak. Kita bertemu lagi di satu program yang terdekat. Saya mengharapkan anda puas hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sihat sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan DND Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu. Kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey,